Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umuri dunya waddin. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Qala Allah Ta'ala, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Subhanahu wa ta'ala amma yaquluna 'uluwan kabira. Kita sampai pada muka surat yang ke-83, dan pada kali ini kita akan membaca kisah Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu dan orang-orang kafir Quraisy. Kita masih lagi berada di bawah tajuk orang-orang yang bertakwa dan orang-orang yang sengsara. Ketika orang-orang kafir Quraisy hendak menghantar tubuh Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu menuju ke tiang tali gantung, mereka bertanya kepadanya, "Wahai Khubayb, apakah yang kamu inginkan?" Khubayb menjawab, "Saya mau melaksanakan solat 2 rakaat." Khubayb dijatuhkan hukuman bunuh ataupun hukuman gantung kerana menentang orang-orang kafir Quraisy. Maka bila menentang orang-orang kafir Quraisy, kerana Khubayb adalah seorang Islam, maka dia dijatuhi hukuman bunuh. Maka ketika dia nak dilaksanakan penghukuman, ditanyanya orang kepada dia, "Apa yang kamu nak?" Jawab dia, "Saya nak sembahyang 2 rakaat." Maka dia pun berdiri lalu berwuduk dan melaksanakan solat 2 rakaat. Dia melakukannya dengan agak terburu-buru. Setelah dia selesai melakukan solat, lalu dia berkata, "Demi Allah, kalau sekiranya kalian tidak beranggapan bahawa aku ni takut mati, nescaya saya akan melakukan solat dengan agak lama lagi." Kenapa Khubayb semayang ni cepat? Takut orang-orang kafir Quraisy kata, tu yang semayang lama-lama tu pasal takut mati dia tu. Yang lama semayang tu sebab nak mengelak daripada matilah. Sebab tu yang dia semayang lama-lama. Katanya, "Sebab itulah aku semayang cepat, untuk mengelakkan fitnah kamu terhadap aku. Aku bukan takut mati, nak mati-matilah. Sebab tu aku semayangkan cepat supaya mengelakkan kamu daripada menyangka yang aku ni takut mati dengan sebab aku ni panjang sembahyangnya." Lalu mereka mengangkatnya menuju ke tiang tali gantung. Lalu dia pun mendoakan mereka, "Ya Allah, hitungkanlah jumlah mereka semua. Bunuhlah mereka semua sampai ke akar-akarnya. Dan janganlah engkau sisakan seorang pun daripada mereka." Maka bila dia nak dijatuhkan hukuman, dia berkata, "Wahai Tuhan, bunuhlah semua orang yang buat terlibat dalam hukuman bunuh terhadap aku sampai ke akar-akar umbinya. Dan jangan ada seorang pun yang bersisa, yang berbaki daripada jumlah orang yang jahat." Mereka mengatakan, "Apakah kamu rela sekiranya Muhammad menempati keadaan kamu sekarang, sementara kamu berseronok di tengah keluarga dan harta kamu?" Orang kafir Quraisy bertanya kepada Khubayb, "Kalau kami ganti kamu dengan Muhammad, kamu nak tak? Boleh kamu duduk di rumah main-main dengan anak-anak, main-main dengan harta benda kamu?" Dia menjawab, "Demi Allah, sekali-kali aku tidak akan rela. Aku tidak rela kalau Rasulullah terkena duri, sementara aku berada di tengah-tengah keluarga dan hartaku." Akhirnya mereka pun membunuhnya. Lalu matilah sahabat Nabi ni. Kata sahabat Nabi ni, "Jangan katakan Rasulullah nak dibunuh. Rasulullah tercucuk duri pun aku tak sanggup, sedangkan aku berseronok-seronok dengan harta dan keluarga aku." Ini bandingan sahabat-sahabat yang kasih sangat-sangat kepada Nabi SAW. Kita baru disuruh selawat pun berat benar, tuan-tuan.
Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Sahabat-sahabat Nabi bertanya pada Rasulullah bila turun saja ayat ya ayyuhallazina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang yang beriman, selawat dan salamlah kamu ke atas Rasulullah. Turun ayat Quran menyuruh umat Islam berselawat ke atas Nabi. Lalu sahabat-sahabat Nabi datang jumpa Rasulullah. Bila datang jumpa Rasulullah, mereka bertanya, ya Rasulullah, kami dah tahu dah cara memberi salam. Assalamu alayka ayyuhan nabiyyu wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alayna wa ala ibadillahi salihin. Bagaimana pula bacaan selawat? Salam kami dah tahu, selawat kami tak tahu. Maka Nabi pun kata, qulu Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Maka disebutkanlah Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Itu bacaan selawat ke atas Rasulullah. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi tak wajib selawat dalam solat. Dalam mazhab Syafi'i, dalam mazhab Hanbali wajib tahiyat disebut sebagai selawat. Dalam mazhab kita Syafi'i dan Hanbali wajib sebut Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Tak sebut batal sembahyang, wajib diulang. Dalam mazhab Maliki, dalam mazhab Hanafi sunat disebut selawat. Jadi tuan-tuan, ulama-ulama bincang, Allahumma salli ala Muhammad, ya Allah turunkanlah rahmat ke atas Muhammad wa ala ali Muhammad, dan ke atas keluarga Muhammad. Ulama-ulama bincang, ali Muhammad itu apa maksud? Apa makna ali Muhammad? Keluarga Muhammad. Maka jumhur ulama mengatakan bahawa keluarga Muhammad itu siapa? Siapa-siapa saja yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dia Said ke, dia Syarifah ke, dia bukan Said, dia bukan Syarifah, itulah keluarga Muhammad. Selagi mana orang tu ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam, ikut cara dan contoh Nabi Muhammad, maka ulama jumhur mengatakan ali Muhammad itu ialah untuk orang yang ikut Rasulullah. Jadi kalau kita selawat ke atas Nabi, sebenarnya kita juga berselawat ke atas diri kita, minta doa ke atas diri kita. Yang kedua, ulama berpendapat ali Muhammad ialah keluarga Bani Muttalib dan Bani Hashim. Yang ketiga, mereka berpendapat ali Muhammad ialah zuriat keturunan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Tetapi daripada tiga pendapat ini, yang paling zahir, yang paling mukhtar, yang terpilih ialah semua orang Islam yang mengikut Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam layak dikatakan keluarga Muhammad. Jadi tuan-tuan, mudah-mudahan kalau kita pegang penafsiran yang pertama itu, selawat itu sebenarnya berbalik kepada kita, minta Allah Ta'ala turunkan rahmat, turunkan kasih sayang. Tapi banyak manusia yang tidak mau selawat ke atas Nabi, sedangkan Allah pun berselawat, malaikat juga berselawat. Jadi bila kita faham selawat itu benda yang paling senang ke atas Nabi pun, orang tak boleh buat bayangkan benda-benda yang lain. Kalau ditanya kepada kita, sayang siapa? Kamu ni dalam banyak-banyak manusia ni, kamu sayang siapa? Macam-macam jawapan. Mak, pak, isteri, anak, kekasih, suami, pemimpin. Berapa ramai yang jawab Rasulullah. Dalam banyak-banyak orang dalam dunia ni, kamu sayang siapa? Rasulullah. Berapa ramai yang jawab? Isteri lah, suami lah. Siapa yang kamu sayang? Anak-anak lah. Siapa yang kamu sayang? Mak bapak lah. Berapa ramai yang jawab Rasulullah. Saya pernah tanya satu orang, sayang Rasulullah ke sayang suami? Suami lah, gitu dia. Makcik sayang Rasulullah ke sayang suami? Suami lah, dia suami kita, gitu dia. Subhanallah. Tu suami, yang tu Rasulullah lagi tinggi darjat daripada suami. Saya akak ke sayang Rasulullah? Rasulullah. Isteri boleh cerai, boleh mati. Rasulullah tak boleh cerai dengan dia. Di hari kiamat dia duduk tunggu kita. Dia nak bagi syafaat di hari kiamat. Dia yang mengajar kita, yang dia bawa Islam pada kita. Dia letakkan Rasulullah itu sebagai nombor satu. Macam Khubayb. Khubayb kata, jangan katakan Rasulullah nak digantung, terkena duri pun aku tak sanggup untuk dikenakan pada Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Maka para pakar sejarah Islam mengatakan, sebelum Khubayb bin Adi radhiyallahu dibunuh, lalu dia mengucapkan, ya Allah, sampaikanlah berita penderitaan yang kami terima pagi ini kepada Rasulmu.
Kesejahteraan dan kebahagiaanlah bagimu wahai Rasulullah. Kesejahteraan dan kebahagiaan bagimu wahai Rasulullah. Kesejahteraan dan kebahagiaanlah bagimu wahai Rasulullah. Dikala itu Khubayb bin Adi radhiyallahu anhu berada di Makkahul Mukarramah, sementara Nabi Muhammad berada di Madinatul Munawwarah. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dapat menjawabnya dengan mengucapkan, keselamatan dan kesejahteraan jugalah bagi kamu wahai Khubayb. Kesejahteraan dan kebaikan juga bagi kamu wahai Khubayb. Kesejahteraan dan kebahagiaan kamu juga bagi kamu wahai Khubayb. Akhirnya dia pun mati menemui ajalnya. Dan sebelum Khubayb mati, Khubayb masih lagi menyebut satu-satu saja untuk diperdengarkan oleh orang-orang kafir musyrik. Katanya, saya tidak akan peduli dengan kematian selagi mana saya terbunuh sebagai seorang Muslim. Apa kisah dengan mati? Ya tak ya pun aku nak mati juga. Biarlah aku mati dalam keadaan Islam. Janji aku mati Islam. Wala tamutunna illa wa antum muslimun. Janji aku mati melainkan dalam keadaan Islam. Apa kisah? Aku mati Islam. Mati begitu lah. Apa masalahnya nak mati? Mati semua orang mati. Tapi biar aku mati sebagai seorang Islam. Dan hari ini aku mati dibunuh kerana mempertahankan Islam. Bagaimanapun keadaanku terbunuh untuk menghadap Allah, yang demikian itu hanyalah untuk Allah semata-mata. Kata dia, macam mana pun bentuk aku mati, kematian aku semata-mata untuk Allah. Ini asas perjuangan. Yang mereka nak ialah syahid. Yang kita nak juga semuanya adalah syahid. Kita ni tuan-tuan, yang menjadi penentu kepada kita ialah amalan di hujung nyawa kita. Yang dikira sangat-sangat ialah penentuan masa kita nak mati. Husnul khatimah atau su'ul khatimah. Jahat atau baik kematian kita. Dia bukan tengok yang di tengah-tengah ni, dia tengok at ujung masa nak mati. Tengah-tengah ni baik tak? Sembahyang rajin, ngaji rajin, puasa rajin, baca Quran rajin, umrah rajin, sedekah rajin. Last satu hari balik daripada sembahyang, tengok aksiden kereta, cantik nombornya 1, 2, 3, 4. Orang tua-tua kata nombor ni kalau tikam jadi ni nombor kereta aksiden. Dia balik sembahyang subuh pukul 9 dia pergi tikam, tengah duk lompat longkang nak pergi tikam nombor ekor, jatuh dalam longkang, mati. Matinya dikira apa? Matinya dikira nak pergi tikam nombor ekor, nak berjudi. Itulah dia su'ul khatimah. Walaupun berpuluh tahun sembahyang, walaupun berpuluh tahun main mengaji, walaupun berpuluh tahun main kuliah. Kuliah ni tak kira lah, ceramah apatah lagi. Tapi lah sekali ada hamba Allah pula jahat amat, sembahyang payah, benci puasa, tak suka zakat, jahat sungguh. Satu hari dia mimpi kena balun dalam neraka. Dia pun bangkit sembahyang subuh, nak pergi sembahyang subuh, nak taubat. Start motor, keluar pintu pagar, langgar dek kereta mabuk, mati depan rumah. Matinya apa? Mati nak pergi sembahyang, nak taubat. Walaupun dulu jahat, dengan berjudi, dengan minum, dengan tak sembahyang, lah sekali baik, sempat mengucap lagi. Yang kita tadi pergi tikam nombor ekor, tak sempat mengucap, jatuh-jatuh terus koma, mati terus. Sebab tu tuan-tuan, kita jangan kata kita ni baik. Saya tak boleh kata saya ni baik, siang malam pagi petang ceramah, belum tentu mati saya baik. Kalau niat di hujung nyawa saya tu nak buat jahat. Jadi bagaimana nak mati supaya dalam keadaan baik? Jawapan dia senang aja, sentiasa buat baik. Dan nak buat jahat langsung tidak ada dalam hati. Cita-cita nak buat maksiat, cita-cita nak buat jahat tak ada langsung. Cita-cita kita ialah nak buat baik, nak buat baik, nak buat baik semata-mata. Yang ni yang kita nak buat supaya mati kita baik. Alhamdulillah. Isteri lepas suami mati balik daripada masjid, seronok isteri. Balik bayar maghrib, kemudian pergi pula sembahyang isyak.
Habis semaya isyak, doa, zikir apa semua, start motor balik. Elok nak masuk ke rumah, pam, mati. Kena langgar dek kereta. Alhamdulillah lah ustaz, seronok sungguh suami saya mati balik masjid ustaz. Kitab ada lagi dalam ragam motor ustaz. Syukur pada Allah. Baiklah tu. Cuma ustaz, saya heran juga, kasut yang dia pakai tu bukan kasut dia. Yang tu pula tuan-tuan. Dia cilok kasut orang rupa dia. Kasut dia hilang, dia bedai kasut orang pula. Lantak lah, orang ambil kasut aku ambil kasut orang lah. Dia start motor dengan kasut orang, dia pakai dengan kasut orang, mati dalam keadaan cah mencuri. Tuan-tuan buat lah, hilang kasut di surau, tuan-tuan bedai kasut orang pula, mati tu cah mencuri tu. Ustaz, kalau kasut yang lama-lama ustaz, orang dah tinggal ustaz, saya ambil pakai ustaz, wallahu a'lam. Kalau saya bedai kasut surau ustaz, kasut terompah ustaz, wallahu a'lam. Fikirlah sendiri, lu fikirlah sendiri. Yang tu yang kita tak mau tu, mati dalam keadaan buruk di situ. Biar mati baik, mati baik, mati baik. Jadi macam mana nak mati baik? Macam Hubaib kata, lantaklah aku mati macam mana pun, janji aku mati Islam, mati dalam keadaan baik, mati dalam keadaan aku nak sayang kepada Allah, aku buat jihad untuk Allah. Kalau dia mengkehendaki, dia akan memberkati setiap tubuhku yang tercarik-carik. Walaupun tubuh aku kena tetak, walaupun tubuh aku terpotong-potong, walaupun tubuh aku hancur, walaupun tubuh aku terbakar, walaupun buruk cara kematian aku, dibunuh, dikerak 18, tapi kalau kematian aku semata-mata mempertahankan Islam, aku redha. Cuba tengok orang-orang yang syahid, berapa ramai yang dirosakkan badan dia. Cucu Nabi, berapa puluh tikaman di badan dia. Dipotong kepalanya, dipotong tangannya, dipotong kakinya. Dadanya penuh dengan tusukan pedang, dengan panah yang melekat di tubuh. Bercerai badan dia, hancur dagingnya. Lantaklah Allah Ta'ala akan sambungkan balik dengan penuh kecantikan di hari kiamat. Yang ni yang mereka nak tuan-tuan. Dipanggil sebagai apa? Dipanggil sebagai syahid. Orang yang mati berjuang mempertahankan agama Allah. Baik, yang seterusnya, kisah Abu Muslim Al-Khawlani radhiyallahu anhu dan Aswad Al-Unsi. Sesungguhnya Aswad Al-Unsi seorang pembohong, dan dia merupakan pembohong besar di negeri Yaman. Telah memohon kepada Abu Muslim Al-Khawlani agar dia mahu beriman dan percaya kepadanya dan mengakuinya sebagai Rasul utusan Allah. Akan tetapi Abu Muslim menjawab, aku tak dengar apa yang kamu cakap. Aswad Al-Unsi ini dipanggil sebagai Dajjal, Dajjal kecil. Nabi kata sebelum Dajjal besar datang, ada lebih kurang 30 orang. 30 orang yang mengaku Nabi. Termasuklah yang mengaku Nabi ialah Aswad Al-Unsi. Dia jumpa dengan seorang sahabat Nabi yang bernama Abu Muslim Al-Khawlani di negeri Yaman. Kata Aswad, kamu mengakulah dan kamu saksilah, aku ni Rasulullah. Apa jawab sahabat Nabi Abu Muslim? Abu Muslim menjawab, entah, aku tak dengar apa pun yang kamu cakap. Kamu cakap apa aku tak dengar? Orang gila ni mengaku dia sebagai Nabi. Dijawab oleh sahabat Nabi, aku tak dengar apa yang kamu cakap, aku tak dengar. Aswad naik marah, lalu dikumpulnya kayu bakar. Dikumpulnya kayu api, dinyalakan api, nak dilontarnya sahabat Nabi ni ke dalam api. Kemudian Aswad mengumpulkan kayu bakar dan melemparkannya ke dalam nyalaan api yang bernyala-nyala. Maka ketika nak dilempar itu, disebutnya hasbunallah wa ni'mal wakil. Semalam saya sebut di surah Kemensah Al-Iman, hasbunallah wa ni'mal wakil, di antara kata-kata yang paling agung yang diucapkan oleh seorang makhluk. Kata-kata yang paling agung di antaranya ialah la ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Doa yang diungkap oleh Nabi Yunus alaihissalam. Tuan-tuan boleh bayang Nabi Yunus duduk dalam perut ikan,
penuh dengan kegelapan. Duduk dalam perut ikan tu dah gelap lah. Ikan tu pula duduk di laut yang dalam. Duduk di laut dalam ni pun gelap lah. Gelap yang ketiganya, siapa yang nak dengar? Siapa yang nak dengar suara Nabi Yunus? Kalau terperangkap dalam tandas, orang dengar lagi, "Hoi, siapa di dalam? Aku di luar." Terperangkap dalam gua pun orang dengar lagi. Terperangkap dalam gua orang dengar. Macam Kasim Baba terperangkap dalam gua. Datang penyamun, jumpa dia, tak pun boleh baca doa, nyak nyinson mata kaji semarin seng. Itu kalau terperangkap dalam gua. Terperangkap dalam kereta, orang nampak. Hilang dalam hutan, helikopter boleh cari. Tapi kalau hilang dalam laut, dalam perut ikan pula, heli mana yang nak cari? Kapal selam mana yang nak jumpa? Siapa yang nak dengar? Dia bukan ada frekuensi apa, nak radio bukannya ada dalam perut ikan. Tak boleh sampai ke dunia luar. Kalau kita terhempas, naik kapal terbang, terhempas di laut, ada pelampung, ada kesan satelit yang boleh mengesan mana dia kapal terbang yang terhempas. Tapi kalau duduk dalam perut ikan, ikan tu pula terdampar di laut dalam, bukan laut Selat Melaka, laut dalam tu. Siapa yang boleh dengar? Tetapi antara Nabi Yunus dan Allah Ta'ala ada frekuensinya, ada gelombang radionya. Gelombang radionya terungkap daripada kata-kata La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Allah dengar, Allah hantarkan balik Nabi Yunus ke tepian pantai. Inilah dikatakan kalimah-kalimah agung. Kalimah yang kita baca hanya untuk bersalin. Tambah orang lelaki-lelaki langsung tak baca sebab tak bersalin. Orang perempuan baca ketika nak bersalin, lepas bersalin lega, tak ada apa lah, tunggu nak beranak tahun depan pula. Cuba jadikan amalan biasa, La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minaz zalimin. Kalau semayang taubat dibaca, semayang taubat dibaca, Ya Allah, tiada Tuhan melainkan Engkau. Kalau Engkau tak ampunkan aku ni, Ya Allah, aku ni zalim, Ya Allah. Kata-kata yang kedua yang menjadi kata-kata yang agung ialah hasbunallah wa ni'mal wakil. Kata-kata yang diungkap oleh Nabi Ibrahim ketika dilontar di dalam api, maka api menjadi sejuk. Kata-kata inilah yang dimunajatkan oleh Rasulullah di dalam peperangan Uhud dan peperangan Badar, yang akhirnya Allah Ta'ala memberikan kemenangan di dalam peperangan Badar dan diselamatkan Rasulullah dalam peperangan Uhud. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Cukuplah Allah menjadi penolong kami dan Allah adalah sebaik-baik pelindung. Apa jadi kepada Abu Muslim? Maka Allah Ta'ala menjadikan api itu dingin dan selamat bagi Abu Muslim. Sahabat Nabi ini tak terbakar, tuan-tuan. Yang kita dengar yang tak terbakar Nabi Ibrahim. Rupanya ada seorang sahabat Nabi yang tidak terbakar, yang dibakar oleh Nabi palsu yang bernama Aswa al-Unsi. Yakin pada Allah, yakin sungguh-sungguh pada Allah, aku serah diri aku pada Allah, cukuplah Allah membela aku. Hasbunallah wa ni'mal wakil. Akhirnya api tidak terbakar. Bila api tidak membakar dia, selamat dia, maka dia pun satu hari balik ke Madinah. Tak kala Abu Muslim berkunjung ke Madinah, Umar Al-Khattab sangat gembira dengan ketibaannya. Lalu dipeluknya oleh Sayyidina Umar, dan Sayyidina Umar berkata, selamat tiba saudara kami Khalilul hazihil ummah. Khalil maknanya apa? Kekasih Allah pada umat sekarang. Kalau dulu kekasih Allah ialah Nabi Ibrahim, Nabi Ibrahim Khalilullah. Sekarang ni kamu ni, aku panggil kamu Khalil, Khalilul hazihil ummah. Ini adalah kekasih Allah umat sekarang, zaman sekarang. Sebab dilontar dalam api tak terbakar. Jadi tuan-tuan, ini ditunjukkan tahap iman kita. Tahap keimanan seseorang ni tak terbakar. Ada satu sahabat saya, dia ni ustaz, bawa orang pergi umrah, aksiden di Madinah, kapal basnya terbakar. Tapi bila bas tu dah dipadam, mayatnya langsung tak rentung. Duduk depan belakang seat, belakang driver bas. Yang driver bas tu mayatnya rentung.
Tapi dia duduk di belakang, tak rentung mayatnya tuan-tuan. Bakar anak. Ini hebat iman kita. Itu yang kita takut tuan-tuan. Ya, saat kematian kita. Orang dapat nilai kematian kita, dan kita yang akan merasa bentuk kematian kita. Jadi kita duduk dalam surau ni, insya-Allah. Minum arak jauh sekali. Berjudi, insya-Allah, gamak-gamaknya takkan buat. Berzina, insya-Allah tak buat. Bunuh orang lagi tak buat. Rogol lagi tak buat. Nak rogol apa, naik tangga pun tak larat. Naik 2 anak tangga pun letih mengah setengah jam. Nak rogol orang apa, dia terajar naik perempuan tu pingsan terus. Nak minum arak dak lah kot. Takkan nak minum dah, janggut dah pakai, serban dah pakai. Nak tikam nombor ekor. Budak Cina hak jual nombor ekor pun tak mau jual. Ini kedai nombor haji, sebab pos tanah. Dia pun tak mau jual. InsyaAllah kita tak mau buat, kita rasa-rasa dosa bunuh orang dak lah. Apa yang kita nak buat? Kita hak jenis kita ni apa nak buat? Lidah saja. Itulah masalah kita sekarang. Kita tak dapat dosa bunuh orang, zina, rogol, liwat. Kita tak buat. InsyaAllah kita tak boleh buat benda itu. Dan takkan buat. InsyaAllah Tuhan pelihara. Tapi yang kita tak boleh kontrol ni. Ni hak lidah ni. Lidah ni tuan-tuan lagi jahat daripada bunuh. Wal fitnatu akbar. Wal fitnatu asyad minal qatl. Kita nampak orang yang bunuh tu jahat. Tapi kata Allah, mengumpat, memfitnah lagi besar daripada membunuh. Memang kita tak buat dosa membunuh. Memang kita tak bunuh orang. Nak bunuh nyamuk pun kita segan. Nak bunuh semut pun kita malas. Tambah nak bunuh orang. Tetapi kita dapat dosa lebih besar daripada membunuh. Bila kita ngumpat orang. Bila kita fitnah orang. Memang kita tak ada dosa membunuh. Tapi kita dapat dosa memfitnah. Itulah masalah kita orang mengaji ni. Masalah orang tak mengaji ni, dia tak ngumpat. Mak rempik tak ngumpat. Hello bro, jom rempik. Dia kerja, dia tak ada ngumpat. Bro, mana? Jalan mana? Batu 3. Okey bro. Bro, jom. Bro, jalan sekali. Dia tak ada ngumpat. Dia sebut enjin motor dia, hang tebuk ni, hang potong ni, hang cocoknya ni, hang buang ni, hang tukar yang ni. Habis tu ada ngumpat motor je. Dia tak buat. Ngumpat lagi dia tak buat. Tapi kita yang tak merempit, dosa kita, itulah dia. Dosa lidah. Dosa kita apa? Dosa telinga. Duk dengar umpat dan keji. Kalaulah kita boleh bersihkan betul-betul jiwa kita, sifat kita, alhamdulillah. Berjudi tidak, minum tidak, apa pun tidak, ngumpat tidak, memfitnah pun tidak, riak pun tidak, ujuk pun tidak, alhamdulillah, selamat. Saya kata tadi, tuan-tuan takkan membunuh. Tapi tuan-tuan dapat dosa lebih daripada membunuh bila tuan-tuan memfitnah. Apa dia fitnah? Dituduh orang tanpa bukti. Apa dia fitnah? Dia mendengar fitnah orang tanpa bukti. Tuan-tuan duk nganga dengar orang duk memfitnah. Lebih baik tuan-tuan pergi bunuh orang. Kena faham? Orang yang berzina, insya-Allah kita tak berzina. Tak lalu lah pun. Dah tak larat nak berzina apa. Orang di luar mungkin berzina. Mengandung sana, buang budak sini. Projek sana, projek sini. Kita memang tak berzina. Tapi kita dapat dosa lebih daripada berzina. Bila? Bila kita ambil riba. Insurans kereta riba. Pinjaman rumah riba. Pinjaman personal riba. Pinjaman beli peti air pun riba. Beli kereta pun riba. Kita dapat dosa 70,000 kat 70 kali berzina. Dia baru zina 2 kali. Kita ambil riba dah 70 kali. Setiap tahun 70 kali. Asal renew road tax, ambil insurans riba. Asal renew 70. Tu kad kredit kita tu 24 jam dalam poket. Kad kredit riba. Dibawanya riba tu ke mana-mana. Dalam surau membawa riba. Tapi dia tak perasan itu riba. Yang dia duk bayar yuran tahunan 400 tahun, 400 tahun, 100 tahun yuran tahunan untuk kad kredit dia. Itulah riba. Walaupun kita tak bunuh, tak rogol orang, tapi kita ambil riba. Dengan sebab ambil riba tu lebih besar daripada berzina lagi.
Yang ni yang kita tak perasan. Sebab kita tak buat benda zahir. Kita tak bunuh orang zahir, kita tak rogol orang, kita tak berzina, kita tak berjudi. Kita duk kata sumbang mahram, sumbang mahram, sumbang mahram. Apa ni anak dengan mak zina, apa ni bapak rogol anak, apa ni cucu rogol datuk, cucu rogol opah, apa ni? Tapi kita lupa, sekecil-kecil dosa riba ialah macam berzina dengan mak sendiri. Kecil je. Sekecil-kecil dosa riba macam berzina dengan mak bapak sendiri. Jadi jangan nampak orang ni salah. Kadang-kadang kita lebih besar daripada orang. Jangan nampak orangnya buat dosa. Kadang-kadang kita lebih melampau-lampau. Cuma dosa kita dalam bentuk silent. Dosa kita dalam bentuk yang tak nampak. Kita dengan Tuhan saja yang tahu. Orang berzina orang tahu. Kena tangkap mengandung tahu lah. Merompak membunuh dapat tangkap tahu lah. Tapi riba siapa tahu? Dia pergi dekat bank je. Dia pergi dekat ejen aja untuk amal riba. Tapi dapat dosanya berkali ganda, berlipat kali ganda daripada orang yang zahir-zahir berbuat dosa. Jadi tuan-tuan, kita ambil pengajaran iktibar. Jangan perasan diri sentiasa baik. Jangan duk perasan kita ni sentiasa baik dengan jubah di badan, serban di kepala, tasbih di lengan, tasbih di tangan. Jangan rasa kita baiklah. Cuba muhasabah diri kita supaya kita ni ingat dan insaf betul-betul. Kadang-kadang orang yang kita kutuk lebih baik daripada kita, daripada sudut yang lain. Baik, kemudian seterusnya Rabi'i bin Amir radhiyallahu anhu dan Rustam. Rabi' bin Amir radhiyallahu anhu adalah seorang pahlawan kaum muslimin dalam peperangan Al-Qadisiyah. Dia mendatangi Rustam, panglima bangsa Parsi, yang membawa sekitar 280,000 tentera. Kita baca dah tentang Rustam, ada 280,000 tentera. Bangganya Rustam, bongkak, sombong dan bersandarkan kepada kekuatan yang besar. Rustam bertanya, siapa yang berani menentang kami? Kami ada tentera 280,000. Cina sekarang ada tentera darat saja 5 juta. Itu Cina tu. Peluru berpandu nuklear yang Amerika ada pun 23,000. Dia duk bising tentang Iran yang belum buat. Peledak daripada tentera Israel saja duk ada beratus-ratus peledak bom nuklear. Iran belum ada lagi. Yang Israel dah ada, Amerika dah ada, tak ada kisah pun. Pesawat pejuang yang bawa bom nuklear yang dimiliki oleh Amerika ada berapa puluh buah? Ada 23,000. India, Pakistan pun ada bom nuklear. Tapi bila Iran nak membangunkan nuklear, macam-macam dia buat. Sebab tu saya kata pada tuan-tuan, selagi mana orang tu orang Kristian, jangan haraplah dia baik. Orang kita ni suka ikut orang. Bila tengok Barack Obama jadi presiden, kulit hitam pertama Amerika, berapa banyak ulasan dalam surat khabar kita. Inilah pembaharuan, inilah reformasi, dah boleh diterima dah, kulit putih boleh terima kulit hitam. Kita mengharapkan dia akan, tak ada paksa je tuan-tuan. Nabi dah sebut dalam hadis, setiap satu tahun pemerintah akan lebih teruk daripada yang sebelumnya. George Bush jahat, serang Saddam Hussein dan didakwanya Saddam Hussein menyimpan bom pemusnah besar-besaran. Tapi bila diserang apa dia jumpa? Tundram aja. Tundram aja. Seluruh dunia menghalalkan perbuatan George Bush menjanggang Saddam Hussein dan Iraq. Begitulah dengan Obama sekarang. Dia nak kata nak tutup Guantanamo Bay, tak tutup sampai sekarang pun. Dia kata nak tarik balik tentera daripada Afghanistan, ditambahnya lagi ada. Nak buatnya kebaikan dengan negara-negara Islam, sampai sekarang tak buat hubungan baik pun. Tapi kita ni suka ngikut orang. Orang bagi pendapat Obama bagus, kita kata Obama bagus. Selagi dia Kristian, dia takkan bagus kan? Walan tarda ankal yahudu walan nasara hatta tattabi'a millatahum. Quran sendiri sebut, Quran sendiri jawab.
Kita dah kata perjuangan kami berasaskan Quran. Mana ada? Bagi ulasan saya duk baca ulasan. Inilah yang boleh berlaku. Tak heran di Malaysia nanti mungkin rakyat Malaysia orang Islam boleh terima Cina jadi Perdana Menteri. Disebabkan Amerika kulit putih boleh terima kulit hitam. Mereka boleh terima Barack Obama sebagai presiden sebab Barack Obama pun Kristian. Janji Kristian. Bangsa apa pun tak apa. Kalau bangsa orang asli Red Indian pun tak apa jadi Amerika punya presiden. Mereka boleh terima janji kamu Kristian. Bila naik saja Barack Obama, dia tutup masjid, dia tangkap Tok Imam. George Bush pun tak tutup masjid, tak rampas masjid, tak bunuh Tok Imam, tak tembak Tok Imam. George Barack tembak, tangkap zaman dia, tutup masjid. Sebab apa yang mereka boleh terima Barack walaupun dia kulit hitam? Jawapan dia sebab Obama Kristian. Sebab tu mereka boleh terima. Mereka letakkan agama sebagai asas. Berbeza dengan politik orang Melayu, tidak meletakkan agama sebagai asas. Kamu Buddha pun kau lantik jadi pemimpin, kamu Hindu pun kau sokong. Patutnya orang Islam kena letakkan, kamu nak jadi pemimpin boleh, kamu orang India tapi Islam dulu. Kamu orang Cina nak jadi pemimpin kami boleh dengan syarat Islam dulu. Itu pembezaan dia. Kita hari ini tak kira hang Cina ke, hang Hindu ke, hang Kristian ke, hang sembah Tok Kong ke, boleh jadi pemimpin kami. Janji kamu sepakat dengan kami. Dalam Islam tak ada. Kristian lain, Amerika lain. Amerika dia setuju kulit hitam. Kalau orang Melayu jadi presiden Amerika pun dia setuju dengan syarat kamu Kristian. Cuba tuan-tuan tengok berapa banyak calon Islam Amerika yang dibunuh. Yang dibunuh. Nak jadi pemimpin kulit hitam Islam, dibunuh dia. Dibunuh dia. Sebab Islam dan Kristian itu dibezakan. Berbeza dengan politik orang Melayu. Politik orang Melayu hang tak kira agama apa, sembah pokok pun kami angkat hang jadi pemimpin. Sembah Tok Kong bodoh tu pun diangkat jadi pemimpin. Mana asas Islam kita? Sedangkan syarat utamanya mesti orang Islam memimpin orang Islam. Tak kiralah kamu bangsa mata sepet ke, kamu bangsa kulit gelap ke, kamu Islam boleh pimpin kami. Sepatutnya itu pegangan umat Islam. Tetapi hari ini pegangan umat Islam tak kira. Hang bangsa apa pun tak apa, agama apa pun tak apa. Boleh kami pangkap dengan syarat kamu sokong kami. Ini salah fahaman. Di mana Islam yang al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih yang kita duk pegang? Di mana hadis Quran yang kita duk pegang? Hadis sebut al-Islamu ya'lu wa la yu'la alaih. Quran sebut wa antumul a'laun wallahu ma'akum. Kamu adalah orang yang tertinggi sebab Allah berada di tengah-tengah kamu. Tapi kita boleh angkat orang kafir. Bila kita angkat orang kafir memerintah kita, jadi wakil kita, maka yang akan teruk balik ialah Islam. Kita balik yang akan susah. Sebab tu tuan-tuan, kalau kita buka pemikiran kita, buka syarat-syarat kita, insya-Allah Allah tolong kita. Jika kita berfikir secara Islam sungguh, politik secara Islam sungguh, bercakap tentang Islam sungguh, bukan semata-mata bercakap untuk mengatakan Islam, melainkan kita kena amal, baru kita boleh faham. Selagi mana kita ambil orang hak tak tentu hala ni tuan-tuan, dengan Tuhan, mereka pun mereka tipu, tambah dengan bangsa kita. Cuba tuan-tuan tengok bangsa mereka, dengan Tok Kong mereka tipu. Bagi 5 plastik. Mula-mula bagi 5 betul. Budak balik sekolah, disapu yang 5. Tak 5 betul depan. Budak-budak balik sekolah, ikat beg tak dahi, jalan penat-penat. Tengok buah 5, cantik punya. Tu dia balon seorang sebiji. Hang satu, aku satu, jom belah. Tokek balik, wah, celaka lu Tok Kong, banyak makan tu yang buah 5 plastik, puas hati. Siapa lagi nak curi? Kalau dengan Tok Kong dia pun dia tipu dengan kita. Fikir-fikirlah tuan-tuan. Guna otak ni. Fikir sebagai seorang Islam. Balik pada kita Rabi' ni. Apa yang dia buat? Sementara Rabi'i hanya mempunyai tombak yang tumpul, pakaian yang sudah compang-camping, dan seekor kuda yang tua bangka, dan hampir-hampir berlari, tak boleh berlari dengan laju, tua. Habis-habis kuat berlari anak je, tak boleh dah, veteran dah. Kalau masuk kategori pun kategori veteran, walaupun dia dulu atlet terbaik. Tapi bila mai tua, dia masuk kategori veteran 55 tahun ke atas. Dia nak lawan apa?
Tak boleh lawan lah, veteran. Tetapi apa jadi kepada dia? Bila Rabi' bin Amir menjawab dengan penuh keyakinan, bila dicabar oleh Rustam, sesungguhnya Allah Ta'ala mengutuskan kami untuk membebaskan manusia daripada perhambaan kepada sesama manusia menuju perhambaan kepada Tuhan manusia yang sesungguhnya. Kata Rabi', Allah Ta'ala mengutuskan kami untuk membebaskan penghambaan manusia terhadap manusia dan menghambakan diri kepada Tuhan manusia, yakni Allah. Kami nak menghambakan diri kepada Allah daripada kesempitan dunia menuju keluasan akhirat, dan daripada kezaliman agama-agama yang batil menuju kepada keadilan agama Islam. Itulah kami datang lawan kamu. Nak buang sempit dunia, nak pergi luas akhirat. Nak buang tentang jahatnya agama-agama lain menuju kepada agama yang murni, nama dia Islam. Tetapi si Durjana ini cuba membalasnya, walaupun dia merasa gentar oleh jawapan berani daripada Rabi'. Maka katanya, janganlah kamu keluar daripada istanaku kecuali kalau kamu membawa tanah di atas kepala kamu. Maka Rabi' radhiyallahu anhu akhirnya membawa tanah tersebut. Dia berkata kepada para sahabat, inilah khabar gembira, kerana bererti bahawa Allah Ta'ala memberikan kemenangan kita dan kita akan menguasai negeri ini. Beberapa saat selepas itu, sang panglima perang yang bernama Sa'ad bin Abi Waqqas radhiyallahu anhu masuk ke dalam negeri Parsi untuk mengajak penduduknya kepada Islam. Tetapi penduduk negeri itu menolak dan menyatakan perang. Maka Sa'ad dan tenteranya memerangi mereka, dan akhirnya mereka dapat mengalahkan bangsa Parsi, dan mereka memasuki istana-istana yang penuh dengan kesesatan dan kemaksiatan serta menghancurkan patung kaum Parsi. Lalu Sa'ad bin Abi Waqqas membacakan ayat-ayat suci Al-Quran di dalam surah Ad-Dukhan juzuk yang ke-29, daripada ayat 25 sampai ayat 29. Tuan-tuan, ini adalah kisah peperangan di antara tentera Islam dengan tentera Parsi. Tentera Islam yang diutuskan oleh Umar Al-Khattab, diutuskan Sa'ad bin Abi Waqqas ke negeri Iraq ataupun ke negeri Parsi untuk menumbangkan kerajaan Parsi yang pada masa itu dipimpin oleh Raja Kaisar. Bila sampai di sana, tuan-tuan, Raja Kisra, bila sampai di sana, Sa'ad bin Abi Waqqas merupakan seorang sahabat Nabi yang nombor 5 masuk Islam. Dia adalah orang nombor 5 masuk Islam. Lepas Abu Bakar, lepas Khadijah, lepasnya Ali, lepasnya sahabat Nabi, hambatan datang nombor 5 Sa'ad bin Abi Waqqas. Orang nombor 5 masuk Islam. Dan dia adalah 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga. Dan dia adalah orang yang mula-mula membuka Islam di negeri Iraq. Dialah yang menyampaikan Islam di negeri Iraq. Sebab itu dia berbangga, kerana dalam peperangan Badar, Sa'ad bin Abi Waqqas adalah pelontar anak panah yang pertama. Kalau ditanya orang pada kita, dalam peperangan syahid, jihad, siapa yang mula-mula lontar anak panah? Yang mula-mula lontar ialah Sa'ad bin Abi Waqqas. Bila diisytiharkan perang, dia ambil anak panah dia panah orang kafir. Dia orang pertama melepaskan. Dan Sa'ad bin Abi Waqqas ini termasuk 10 sahabat Nabi yang dijamin syurga dan menjadi ahli mesyuarat kerajaan negeri Madinah sampailah zaman Abu Umar Al-Khattab, dan tidak pernah ketinggalan dalam semua mesyuarat penting dengan Nabi Muhammad. Apa mesyuarat pasal negara, apa mesyuarat tentang perkembangan negara, Sa'ad bin Abi Waqqas mesti dipanggil oleh Rasulullah. Ini penghormatan yang Allah bagi kepada Sa'ad, dan dialah orang yang membuka Islam di Iraq. Iraq sekarang ada 28 juta rakyat. Tuan-tuan boleh bayang 1400 tahun dulu. 1400 tahun sampailah sekarang berapa puluh juta, berapa bilion dah rakyat Iraq. Semuanya Islam tu dengan sebab Sa'ad menyebarkan Islam. Berapa banyak pahala Sa'ad. Sebab tu dia dijamin syurga. Kita pun kena jadi Sa'ad, menyebarkan Islam supaya orang faham tentang Islam, supaya orang kasih tentang Islam, supaya orang beramal tentang Islam. Selagi mana dia faham, selagi mana dia kasih, selagi mana dia beramal,
selagi itulah pahala dapat pada kita. Saya dah kata semalam di Kementerian, umat Islam ni kena lima benda kena ada. Beriman pada Allah, beriman pada Rasul. Yang keduanya, yang ketiganya apa? Muliakan agama. Cari jalan bagaimana nak muliakan agama. Cari jalan bagaimana nak menguatkan agama. Dua benda ni kita kena buat. Cari jalan bagaimana nak menguatkan, cari jalan bagaimana nak memuliakan agama. Biar agama Islam ni duduk di mana-mana. Pergi pasar raya, ada Islam di pasar raya. Cari jalan. Ada Islam di tengah-tengah pasar raya besar. Jangan pasar raya besar tu dia hanya disewa oleh kedai kasut, kedai baju, kedai minyak wangi, kedai emas. Kemudian panggung wayang. Pergi pasar raya besar, yang dijualnya apa? Yang disewanya apa? Semua orang bukan Islam sewa. Jual kasut, jual baju, jual seluar, jual kain, jual makanan, tengok wayang. Itu saja kan? Wujudkan satu gerai Islam di situ. Tak kira lah jual khot ke, pasang CD ke, pasang Quran ke. Mesti ada satu bentuk Islam, nampak contoh Islam di situ. Pergi ke market, jual ikan, jual ayam, jual daging, ada Islam di situ. Letakkan di mana-mana pun tanggungjawab kita, ada Islam di situ. Kita buka klinik doktor apa? Tulis di situ. Tiap-tiap kali nak berubat, bismillah. Tiap-tiap kali nak injek pesakit, bismillah. Siap dengan baca doa lagi. Habis merawat, tadah tangan, doa lagi. Sebelum merawat, doa lagi. Nak bagi ubat tu pun, kerani itu pun suruh baca doa lagi. Alangkah baik je tuan-tuan kalau Islam letak di mana-mana. Di sekolah ada Islam, di masjid memang dah ada Islam. Di kampung, masuk kampung aja lambang Islam sudah ada. Tulis signboard, pintu gerbang besar-besar tu. Anda memasuki kawasan perkampungan Islam EU4. Ahlan wa sahlan wa marhaban bikum. Mudah-mudahan Allah merahmati tuan. Semua wujud memuliakan Islam itu berada di mana-mana. Nak kenduri kahwin berasaskan Islam. Saya baru ni ceramah kahwin di rumah orang kahwin sebelum orang makan. Pengantin sampai, semua orang sampai pukul 11, jangan siapa makan. Mari duduk rapat-rapat dengar ceramah dulu. Pengantin dengar ceramah, pak pengantin menyambut tetamu, budak yang nak pas bunga telur tu pun dengar-dengar dulu. Habis pukul 12 suku baru makan. Pasang speaker atas pokok rambutan tu. Macam orang kampung dulu lah, buat loud speaker dekat pokok rambutan. Suara atas pokok. Mudah-mudahan orang faham apa dia perkahwinan. Sebut Islam. Selagi mana boleh sebut Islam, sebutlah Islam. Dalam radio, kalau jadi juru hebah, jadilah juru hebah. Semalam saya dengar juru hebah klasik nasional. Dia cerita, satu SMS masuk. Dia kata, abang DJ hari ni macam ustaz pula, kata dia. SMS masuk, dia baca lah. Ini satu SMS baru daripada ni. Dia kata apa? Abang DJ hari ni macam ustaz pula, berceramah panjang pula. Biarkanlah daripada duduk merapu. Daripada cakap merapu, I follow. Daripada duduk merapu lagu Mak Saleh tak payah merosakkan bahasa. Baik bercakap tentang agama. Kalaulah semua orang buat kerja tentang Islam, senang tuan-tuan. Hari ini yang duduk ceramah ustaz letih, ustaz tu. Ustaz dia pergi sana, ustaz dia pergi sini letih. Kalau semua orang buat, kali besen buatkan Islam. Tak ada masalah, ada ustaz tak ceramah pun tak apa. Tali besen menyiarkan Islam. TV Brunei cuba tuan-tuan tengok, pukul 8 malam ceramah. Siaran langsung lagi ceramah. Kuliah maghrib. Pergi ke Brunei. Ustaz tak payah ceramah, tak apa lah. Pasang TV kat masjid, dengar ceramah TV ustaz. Ini apa benda yang nak tunggu ceramah ni bila? Dalam TV kita. TV 3 tunggu Jumaat, seminggu sekali. TV 8 haram. TV 7 tak ada. TV 9 kadang-kadang. Pagi-pagi main tengah malam, main siang, habis dah. RTM adalah juga, tapi masa tak kena. Pukul 6.30 bicara mufti, siapa nak tengok? 12 tengah malam bicara mufti, siapa nak tunggu? Tak kena masa pula. TV 2 langsung tak ada lah. TV 2 langsung tak ada. Adalah juga ceramah Tamil, bagilah juga. InsyaAllah Nabi SAW ada dengar tu bagilah juga untuk mereka. Kita tak faham lah.
Kalaulah semua orang buat kerja untuk Islam, tuan-tuan, mulia lama lah Islam. Tapi sayang, ada radio yang tak sebut langsung nama Allah dalam satu hari. Ada TV yang tak sebut langsung nama Allah dalam satu hari. Tak sebut nama Allah. Sedangkan Allah Tuhan. Hidup bernafas kita ni Allah bagi makan. Bernafas keluar masuk udara Allah yang izinkan. Tapi nak sebut nama Allah. Ada surat khabar yang tak disebut nama Allah. Walaupun sehuruf, sepatah huruf perkataan dalam paper, kata nama Allah tak disebut. Kalau itulah yang kita dengar, kalau itulah yang kita baca, kalau itulah yang kita tengok, tuan-tuan boleh bayang tak? Kalau anak kita tengok satu benda yang tak disebut nama Allah, anak kita baca satu benda yang tak disebut nama Allah, anak kita mendengar radio, satu nama Allah tak disebut, apa akan jadi pada anak tu? Baik atau buruk perangai dan sifat dia? Maka wajib pada kita sekarang nak tengok benda yang membiasakan kita dengan Allah, dengar, membiasakan dengan kalimah-kalimah Allah, dan kita nak melihat, nak membaca dengan perkara-perkara yang biasa dengan kalimah-kalimah Allah. Apa yang dibaca oleh Sa'ad bin Abi Waqqas ketika dia masuk dalam negeri Iraq mengalahkan kerajaan Parsi? Ayat yang dibaca ialah kam taraku min jannatin wa uyun. Alangkah banyaknya taman dan mata air yang mereka tinggalkan, dan kebun-kebun yang indah-indah, wa zuru'in wa maqamin karim, kebun-kebun dan tempat-tempat yang indah, wa na'matin kanu fiha fakihin, dan keseronokan-keseronokan yang mereka menikmatinya. Kadzalika, demikianlah, wa awrasnaha qauman akharin, kami wariskan semuanya itu kepada kaum yang lain. Fama bakat alaihim, maka langit dan bumi tidak akan menangisi mereka. Alaihimus sama'u wal ard wa ma kanu munzarin, dan mereka pun tidak akan diberi tangguh. Tuan-tuan yang dirahmati Allah, bila Nabi sebut di dalam surah Al-Fajr, bila Allah Ta'ala sebut dalam surah Al-Fajr tentang kerajaan Rom dan Parsi yang akan jatuh, maka Nabi gembira. Dan pelaksanaan kegembiraan itu ialah di zaman Umar Al-Khattab, dipimpin oleh Sa'ad bin Abi Waqqas, dan mereka membacakan ayat-ayat ini sebagai satu pengajaran pada kita. Berapa banyak manusia yang membina benda yang hebat-hebat, bangunan, kehebatan, kecantikan, sistem, semua benda hebat, tapi dalam sekelip mata boleh bertukar tangan. Sekarang lalu depan bangunan duk meleleh elio, boleh cakap saja, boleh tengok saja. Allah kata kadzalika wa awrasnaha qauman akharin. Kenapa boleh hancur kerajaan? Kenapa boleh tumbang kerajaan? Sedangkan macam-macam bentuk kemewahan dibuat, kesenangan dibuat, bentuk macam-macam bangunan dibuat, peraturan dibuat, taman-taman dibina, kebun-kebun dibina, semuanya hebat, tapi boleh bertukar tangan? Jawapannya sebab kamu engkar kepada Allah. Bila kamu engkar kepada Allah, kamu tinggal habis. Habislah bangunan yang kamu megah-megahkan, airport yang kamu megah-megahkan, tempat lumba kereta yang kamu megah-megah, sekelip mata je tu. Kalau kamu lupa pada Allah, engkar kepada Allah, sekarang kamu boleh tengok. Dan manusia yang dapat mewarisinya, yang sekarang dah ambil alih daripada yang jatuh, kalau kita juga lupa kepada Allah, kita juga akan kehilangan apa yang sudah kita dapat. Yang membolak-balikkan hati manusia ialah Allah. Kalau kita lawan Allah, Allah bolakkan balik hati manusia ke arah yang lain pula. Sebab itu tuan-tuan, ikutlah Tuhan, takutlah kepada Allah. Mudah-mudahan manusia tidak berbolak hatinya balik kepada jalan yang asal ataupun kumpulan yang lama. Macam mana nak mengekalkan hati manusia? Jawapan dia senang, berpegang teguh kepada agama Allah. Orang dulu tumbang sebab apa? Sebab tak berpegang teguh pada agama Allah. Rasa berselera pada Islam, ikut. Rasa tak suka, tak sesuai, ditendangnya hukum Islam.
Dengan sebab itu tumbang. Kalau kita pun begitu, ada benda yang kita nak, kita ikut. Ada benda Islam yang kita rasa tak sesuai, kita pun tolak. Kita juga akan dapat. Dan Allah akan gantikan orang lain pula. Macam yang dibacakan kisah ini. Ayat surah 29, 25, 29 surah Ad-Dukhan ini ialah ayat berkenaan dengan Fir'aun. Ketika Fir'aun tumbang, maka Allah turunkan ayat, kam taraku min jannatin wa uyun wa zuru'in wa maqamin karim. Tumbangnya kerajaan Fir'aun yang begitu gah, beribu-ribu tahun, tumbang dia. Walaupun bangunannya hebat, walaupun kerajaannya besar. Bila lawan Tuhan, Allah turunkan petaka. Baik, yang terakhir, Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi dan Sa'id bin Jubair radhiyallahu anhu. Contoh manusia jahat dan manusia baik yang terakhir yang disebutkan dalam kitab ini ialah contoh manusia yang menjadi nabi palsu yang pertama dalam sejarah manusia, iaitu Al-Hajjaj bin Al-Hajjaj bin Yusuf As-Saqafi bukan nabi palsu, governor ataupun jenderal perang yang sangat zalim, yang saya sebut pada tuan-tuan, dia saja membunuh 120,000 orang Islam. Bukan dia bunuh orang kafir, dia bunuh orang Islam 120,000 orang. Dia bunuh cucu Abu Bakar. Dia bunuh cucu Abu Bakar, Abdullah bin Zubair punya anak, Abdullah bin Zubair Al-Awam. Zubair Al-Awam punya anak yang bernama Abdullah bin Zubair. Mayatnya digantung di kota Mekah selama 3 bulan tidak dikebumikan. Orang pergi masjid, orang balik umrah, orang buat umrah, nampak mayat cucu Abu Bakar, anak saudara Nabi Muhammad, tergantung di kota Mekah. 3 bulan dia tak buang, tuan-tuan. Dia pancung kepala cucu Nabi Muhammad, Sayyidina Husain. Ni Hajjaj bin Yusuf ni punya jahat. Orang lintah depan dia pun dia pancung kepala. Jangan siapa-siapa lintah dia. Bila dia berjalan, mesti orang bagi ruang dan mesti bangun. Siapa tak bangun, pancung. Punya jahat. Ada satu lagi geng dia, Musalmah Al-Kazab. Ada satu lagi geng dia, Al-Hajjaj bin Yusuf. Ni geng dua orang ni, tuan-tuan. Baik, Hajjaj bin Yusuf adalah seorang pemeluk Islam yang paling menyimpang daripada ajaran Allah. Kisah-kisah kekejian, kebongkakan, kezalimannya sangat banyak sekali. Tawus bin Kisan, seorang murid pilihan dan murid ternama daripada Abdullah bin Abbas, dan salah seorang periwayat Imam Bukhari dan Muslim telah berkata, saya memasuki Masjidil Haram untuk melakukan umrah. Setelah saya melaksanakan umrah dan semayang sunat 2 rakaat di belakang makam Ibrahim, maka saya duduk di makam menunggu-nunggu dan melihat gerombolan manusia melakukan tawaf. Tiba-tiba hujaman tombak dan panah dan lipasan pedang, senjata lain-lainnya berhamburan di dalam Masjidil Haram. Tengah duk tunggu ni nak semayang ni, tuan-tuan, lepas tawaf, dia tengok orang duk menjerit, anak panah duk terbang, tombak melintang-lintang. Rupa-rupanya Hajjaj bin Yusuf dan para pengawalnya masuk dalam Masjidil Haram. Siapa yang lalu menghalang laluannya, ditebah kepala dia, tuan-tuan. Walaupun dalam masjid. Kaabah tak Kaabah, masjid tak masjid. Kita ni kalau pergi Kaabah, diam, tak cakap apa. Duduk dalam Masjidil Haram, nak siku orang pun tidak. Punya hormat pada Kaabah dan pada Masjidil Haram. Mari puak-puak Hajjaj ni, tuan-tuan, ditebah batang leher orang dalam masjid, berambuk darah, jenuh puak-puak Bangla pergi cuci pula. Itu saya tambah lah ada cuci puak-puak Pakistan, Bangla di sana tu. Baik, sementara itu ada seorang Arab Badui yang sedang duduk, tiba-tiba satu tusukan melekat di baju orang Arab Badui itu. Padahal dia masih buat tawaf, dia berjalan tawaf, tapi anak panah melekat di badan. Lalu dia pun rebah. Bila rebah di hadapan Hajjaj, maka dia bertanya. Hajjaj tanya, daripada mana kamu datang? Tanya pada orang hak rebah. Dah aku nak tawaf, yang kamu kata tawaf pasal apa? Bagi laluan pada aku. Nak buat baik pun pergi bunuh orang, tuan-tuan. Dia nak tawaf, dia bunuh orang yang tawaf pasal ganggu dia lalu. Bila laki-laki ni rebah, laki-laki ni ditanya,
Kamu asal orang mana? Jawab laki-laki ni, daripada Yaman. Aku datang dari Yaman. Kebetulan Hajjaj bin Yusuf ada abang dia di Yaman, jadi pemimpin di Yaman. Hajjaj bin tanya, bagaimanakah anda meninggalkan abang saya di Yaman? Maka dia bertanya, siapa abang kamu? Kamu tak kenal dia? Nama dia ialah Muhammad bin Yusuf. Dia seperti aku juga, berbuat aniaya dan menzalimi manusia. Dia dilantik sebagai gubernur di Yaman. Kamu tak kenal dia? Dia gubernur di Yaman. Jawab laki-laki yang dah luka tadi, yang dipanah tadi, masa aku datang buat umrah, aku tinggalkan abang kamu dalam keadaan sihat dan gemuk. Lalu Hajjaj menyangkal, saya tidak bertanya tentang kesihatan abang aku, tetapi yang aku tanya tentang keadilannya macam mana. Jawab orang Arab tadi, saya meninggalkannya dengan perbuatan yang sangat zalim dan menganiaya rakyatnya. Maka Hajjaj pun dengan keadaan gusar dan amarah bertanya lagi, tidakkah kamu tahu dia itu adalah abang aku? Jawab laki-laki tadi, wahai Hajjaj, kalau kamu mengira bahawa dia lebih mulia dan lebih bangga dengan keberadaan kamu daripada kemuliaan dan kebanggaanku kepada Allah Ta'ala, apa kamu banggakan abang kamu buat zalim? Aku lebih bangga dengan Allah, bukan dengan abang kamu. Maka Tawus menjawab, demi Allah, bila laki-laki tadi menjawab, apa aku peduli dengan abang kamu? Abang kamu zalim, abang kamu bantah Allah, aku nak peduli apa? Kata Tawus, seorang ulama di sini, dia kata apa? Naik bulu roma aku bila dia jawab macam itu. Dia jawab macam itu, apa katanya? Putihlah kepala kawan ni, hancurlah dia ni, kena rejam, kena bunuh dengan Hajjaj. Tiba-tiba Hajjaj tak bunuh laki-laki itu. Hajjaj membiarkannya begitu saja. Ini dia tuan-tuan, sejahat-jahat Hajjaj. Bila dia nak bunuh orang, dia tanya dulu, pagi tadi kamu semayang di mana? Di rumah dia bunuh. Kalau semayang di masjid, dia tak bunuh. Sebab Nabi kata dah, siapa yang semayang subuh berjemaah di masjid, di surau berjemaah, kalau orang nak buat jahat, jahat tu akan balik pada dia. Allah pelihara orang datang semayang subuh berjemaah. Orang fitnah ke, mengumpat ke apa ke, nak buat pada mereka, balik-balik fitnah kepada orang jahat. Sebab tu Hajjaj tak berani bunuh orang yang balik semayang subuh, dibiarkan begitu. Adapun Hajjaj dengan Sa'id bin Jubair, Sa'id bin Jubair dihukum bunuh setelah 8 tahun. 8 tahun orang nak bunuh Sa'id, seorang ulama yang sangat tersohor, seorang wali Allah yang sangat terkenal, mempunyai pelajar yang sangat ramai. Dia menentang Hajjaj. Hajjaj cari dia selama 8 tahun, tapi orang dapat lindung dia. Allah Ta'ala pelihara Sa'id, akhirnya tak jumpa. Satu hari Sa'id bin Jubair ditangkap, dapat ditangkap. Sa'id bin Jubair ditanya, siapa nama kamu? Padahal dia dah tahu nama siapa. Nama saya Sa'id bin Jubair. Maka Hajjaj membantahnya, tidak, nama kamu ialah Syaqi bin Kasir. Apa maksud Syaqi? Syaqi maknanya ialah orang yang sengsara, Kasir maknanya ialah binasa. Kamu ialah orang sengsara, anak orang celaka. Saja nak bagi Sa'id ni marah. Sa'id berkata, sesungguhnya mak aku lebih tahu apa nama aku. Kamu cakaplah macam mana pun, mak aku lebih tahu. Hajjaj menjawab, sengsaralah kamu dan mak kamu pun celaka. Saja nak bagi Sa'id tu marah. Lalu dia menjawab, demi Allah, saya akan menggantikan dunia ini dengan api neraka yang menyala-nyala kepada kamu, wahai Sa'id. Maka kata Sa'id, kalau saya mengetahui itu urusan di tangan anda, maka saya akan menjadikan anda sebagai Tuhan. Kata Hajjaj, sekarang aku akan tukarkan dunia kamu dengan neraka. Kata Sa'id, ulama terkenal ni, kalau itu kamu boleh buat, aku mengakulah kamu sebagai Tuhan. Kamu bukan Tuhan, nak ubahkan manusia, nak ubahkan alam, kamu bukan Tuhan. Kalau kamu boleh buat, lama dah aku mengaku kamu Tuhan. Kamu manusia seperti aku, kata Sa'id bin Jubair.
Hajjaj berkata, berikan kepadaku emas dan harta yang melimpah. Maka tenteranya menghadirkan beberapa emas dan perak lalu melemparkan di hadapan Sa'id. Hendak diujinya Sa'id. Sa'id berkata, wahai Hajjaj, jika kamu melakukan ini kerana riak, sum'ah dan menghalang manusia daripada jalan Allah, harta kamu tidak boleh menolong aku. Harta kamu tidak boleh menolong kamu daripada siksaan Allah. Ditolaknya emas. Sa'id bin Jubair tolak emas. Apa pula dia nak buat? Hajjaj hantar pula penari gelek. Dihantarnya penari gelek menyanyi di hadapan ulama wali Sa'id bin Jubair. Tergelek-gelek di situ. Bila menyanyi di situ, Sa'id menangis. Sa'id menangis. Bila ditanya kenapa menangis, aku bukan menangis mendengar nyanyian perempuan tu. Aku menangis kepada perempuan itu kerana dia sanggup menjadi gundik untuk buat jahat kepada manusia lain, sanggup bersekongkol dengan orang jahat. Aku menangis kesian pada perempuan itu. Silap cari tempat bergantungan, silap cari tempat rezeki. Sedangkan dia dicipta bukan untuk menyanyi, dia dicipta untuk beribadat pada Allah. Menangis Sa'id. Tak jalan juga. Lalu diheretnya Sa'id bin Jubair daripada arah kiblat dan diseksanya dengan siksaan yang belum pernah dilakukan oleh orang terhadap Sa'id bin Jubair. Pada masa itu seluruh anak-anak murid Sa'id bin Jubair berada di hadapan istana Hajjaj. Sebelum Sa'id bin Jubair dijatuhkan hukuman bunuh, dia pesan kepada anak-anak muridnya, jangan tuntut bela, jangan lawan, jangan berperang, baliklah kamu ke istana, ke rumah kamu. Aku isytiharkan pada hari ini, aku adalah orang yang terakhir yang akan dibunuh oleh Hajjaj bin Yusuf. Selepas ini Hajjaj tidak akan lagi boleh membunuh orang. Maka dipancunglah kepala Sa'id bin Jubair. Dan ketika dipancung mukanya itu, tuan-tuan, kalimah Allah, darah membentuk kalimah Allah, jatuh di atas tanah membentuk kalimah Allah. Darah dia tu bentuk kalimah Allah. Sa'id bin Jubair, tuan-tuan tahu sebelum dia dibunuh apa dia baca? Maka dipalingkan dia daripada arah kiblat supaya matinya bukan menghadap kiblat. Sa'id menjawab, fa aynama tuwallu fathamma wajhullah. Kamu hadaplah wajah aku ke mana-mana pun, sebenarnya kiblat berada di mana-mana, di situlah wajah Allah. Kamu belakangkan kiblat pun tak apa, Allah ada di sana. Akhirnya kepalanya dibenamkan di dalam tanah, dikorek tanah, dimasukkan kepalanya dalam tanah. Lalu dibacanya ayat Quran, minha khalaqnakum wa fiha nu'idukum wa minha nukhrijukum taratan ukhra, surah Taha ayat 55. Daripada tanah aku diciptakan, kamu diciptakan, daripada tanah kamu akan dikembalikan, kepada tanah kamu akan dikembalikan, daripada tanah kamu dibangkitkan, dan daripada tanah juga kamu akan dikeluarkan. Akhirnya bunuhlah dia, kata Hajjaj. Bila dibunuh, tuan-tuan, saya katakan tadi, bila putus kepala Hajjaj, jatuh ke tanah, lidahnya masih menyebut Allah, walaupun kepalanya dah putus, masih sebut Allah. Dan darah yang jatuh di atas tanah membentuk kalimah Allah. Bila selesai malam tu, dibuat kenduri, kerajaan berjaya membunuh 8 tahun punya target nak dibunuh. Hajjaj pun panggil semua pembesar, minum-minum, nyanyi-nyanyi, makan-makan, kegembiraan. Tengah duk minum ni, tuan-tuan, Hajjaj nampak di muka pintu Sa'id bin Jubair. Oh, sudah, tadi kan dah mati, kan dah putus, macam mana boleh timbul pula ni? Tuan-tuan boleh bayang tak kalau orang mati balik, tuan-tuan? Tuan-tuan kapan tuan-tuan tanam, balik rumah dia menung atas kursi, tengok apa khabar saudara, tak lari kita. Kan tu tanam kamu dah. Sa'id dah dibunuh, boleh ada, tapi Sa'id tak bercakap. Sa'id tak bercakap, Sa'id tak tegur, Sa'id tengok saja dia. Hajjaj kata pada dia, apa Sa'id masih hidup? Kata sahabat, mana ada tuanku? Tak ada tuanku.
Tu nampak duk tersengih kat aku. Sejak itulah Said ikut. Nak tidur, Said di sebelah. Nak minum, Said di sebelah. Masuk tandas, Said di sebelah. Kemana-mana pun Said. Sehinggalah terbawa-bawa di dalam mimpi. Akhirnya Hajjaj bin Yusuf menjadi gila. Gila dan mati, tuan-tuan. Orang tak angkat dia lagi dah sebagai pemimpin. Dihenakan dia, jatuh durjana, jatuh orang tak suka, jatuh kepada orang yang gila. Siapa lagi nak hormat? Sebab itulah Said katakan tadi, selepas dia bunuh aku, takkan ada siapa lagi yang dia bunuh. Aku adalah orang terakhir yang dia bunuh. Dan matinya Hajjaj dalam keadaan yang sangat menyedihkan, sangat memilukan, sangat menghenakan, kerana matinya dalam keadaan yang tidak diredai oleh Allah. Tuan-tuan, perseteruan di antara orang baik, permusuhan di antara orang baik dan orang jahat, lama-lama ianya akan dimenangi oleh orang-orang baik. Walaupun orang baik itu mati dibunuh, sebenarnya dia akan selamat di akhirat. Walaupun nampak orang jahat itu menang, sebenarnya dia akan binasa di negeri akhirat. Mudah-mudahan kita menjadi orang bertakwa, kerana Allah berfirman, inna akramakum indallahi atqakum. Yang paling mulia di kalangan kamu di sisi Allah ialah yang paling bertakwa. Mudah-mudahan kita termasuk dalam golongan bertakwa. Cukup sekadar itu. Saya minta maaf jika terkasar bahasa. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. اللهم إنا نجعلك في نحور أعدائنا ونعوذ بك من شرورهم. اللهم بدد شملهم وفرق جمعهم وشتت كلمتهم وزلزل أقدامهم وسلط عليهم كلبا من كلابك يا قهار الجبار يا منتقم. اللهم يا منزل الكتاب ويا مجري السحاب ويا هازم الأحزاب اهزمهم وانصرنا عليهم والحمد لله رب العالمين. Yang menggegarkan tentera bergajah Abraha ingin memusnahkan kota Mekah kerana dengki dan benci terhadap rumah Allah.